Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita mula sekali lagi. Alhamdulillah, terima kasih kepada mereka yang join. Untuk malam ni, kita akan kongsikan berkenaan dengan grant. Yang mana aku akan cuba dapatkan contoh-contoh grant. Aku cuba. Ini grant-grant klien lah, mana yang ada. Tengah-tengah dapatkan jap. Maaf memang tak kita orang tak dapat ready lah masing-masing sebab kesibukan ni. Okey. Aku dah download. Kejap kita buka yang ini. Okay, so hopefully korang boleh nampak skrin ni. Hopefully tak ada gangguan apa-apa dekat skrin. Kejap. Ini gambar PDPR anak saudara lah, sepupu lah, anak member tu minta tolong print. Sikit lagi aku tengah-tengah download bahan sikit. Carian, aku tengah dapatkan carian pula. Carian. Okey. Okay, nice. Okay, so kita dah boleh mula. Minta maaf lewat sikit. Aku dapatkan last minute. Memang malam ni memang tak prepare langsung. Okay, hopefully korang boleh nampak ni. Ini adalah contoh grant. Okay. First sekali, sebelum korang nak memahami grant lah, kan? Yang ini korang kena master dulu. Yang ni korang kena master dulu. Korang nak screenshot ke apa benda tak ada masalah sebab ini pun recorded. InsyaAllah nanti kalau okey recordednya semua aku akan upload dekat Facebook group kita dekat Sri Kandi. Tapi siapa nak screenshot tak ada masalah. Okey. First korang kena faham berkenaan grant.
sebagai ejen, yang ini korang kena take note. Sebagai ejen, korang kena distinguish, korang kena tahu differentiate antara geran, pajakan, hak milik ataupun title. Korang kena tahu benda tu. Kalau biasa orang cakap geran, korang akan bayangkan satu keping kertas, contoh maklumat rumah dan sebagainya, itu geran rumah. Satu kertas yang mengandungi maklumat tentang kereta, itu geran kereta. Itu yang kita faham. Sebut geran je semua orang tahu. Tapi sebenarnya tidak semua geran adalah geran. Kalau kita cerita tentang hartanah saja, kita tak nak lari ke benda lain. Kita cerita pasal hartanah saja. Tidak semua geran adalah geran ataupun tidak semua geran patut dipanggil geran. Sekeping kertas tu yang korang kena faham adalah pemberian hak milik ataupun title. Title ataupun hak milik, surat hak milik, dokumen hak milik. Bahasa Inggeris kita panggil dokumen title, document of title. So itu yang pertama sekali. Itulah kertas tu. Kertas tu adalah title. Kertas tu adalah hak milik. Okey, lepas tu hak milik tu first korang kena tengok sama ada dia melalui pejabat tanah dan galian ataupun melalui pejabat tanah daerah. Biasa kalau daerah ni kita panggil mukim, pejabat tanah dan galian kita panggil daftar PTG, mukim pejabat tanah daerah. Okey. Bila kita nak check status pasal rumah, kita nak buat carian dan sebagainya, tidak semestinya rumah tu, contoh rumah tu di daerah Pontian contohnya. Carian dia ataupun geran dia tak semestinya di pejabat tanah Pontian. Korang kena pergi mungkin di Nusa Jaya. Kalau Melaka pula contohnya, contoh rumah di Jasin. Boleh jadi korang kena pergi pejabat tanah galian. Kalau Melaka dekat Air Keruh kalau tak salah. So dia setiap satu negeri tu ada satu pejabat tanah galian, satu saja setiap satu negeri, dan di setiap satu daerah ada satu pejabat tanah daerah. Pejabat tanah daerah ada di setiap daerah, pejabat tanah galian ada di dalam satu negeri satu. Hopefully korang clear yang tu. Kalau tak clear, boleh chat, boleh komen, boleh buka mic dan ni untuk nak bertanya terus right away lah. Takut terlepas, takut korang tak faham. Okey. Selepas tengok kita nak kena tahu sama ada dia melalui pejabat tanah galian ataupun pejabat tanah daerah. Macam mana kita nak tahu? Kita kena tengok dekat title dia. Again, aku mention title bukan geran. Kita kena tengok dekat title dia. Lepas tu baru aku cerita kenapa bukan geran ataupun macam mana kita nak differentiate. Let's say kita pergi dulu dekat PTG, pejabat tanah galian. Kebiasaan title dia akan ada kalau dia belum ukur halus. Belum ukur halus. Kalau korang tengok di sebelah, kalau aku ni sebelah kanan lah, dia tulis belum ukur halus. Ataupun kita tulis bahasa Inggeris dia qualified title. QT. Qualified title. Belum ukur halus. Bila masuk belum ukur halus, tidak semestinya that size. Contohlah 1450 square feet. Belum tentu lagi 1450 square feet. Lagi-lagi tanah. Belum tentu lagi 1.43 hektar contohnya. Belum tentu 1.43 hektar. Sebab dia belum ukur halus. Okey, bila dia belum ukur halus, yang pertama sekali kita akan dapat hak milik sementara. Kalau korang tengok sama ada pejabat tanah galian ataupun pejabat tanah daerah, bila dia belum ukur halus, dia akan tulis hak milik sementara. Jangan ingat hak milik sementara ni pajakan. Jangan confuse macam tu. Bukan hak milik sementara tu dia pajak, lepas tu dia bagi balik pada kerajaan, bukan. Hak milik sementara ni sementara je dia bagi title tu, kertas tu sementara sebab dia belum ukur halus. Bila dia dah ukur halus, barulah dia bagi satu hak milik yang final lah. Bahasa Inggeris dia final title. Kalau bahasa Melayu, sudah ukur halus, yang dah ukur halus. Okey. Korang kena faham, title adalah kertas tu, title.
dia boleh diberi melalui PTG, dia boleh diberi melalui pejabat tanah. Okay, korang dah nampak. Lepas tu, dia ada ukur halus dengan belum ukur halus. Qualified title adalah belum ukur halus, final title adalah ukur halus. So korang dah nampak perbezaan tu. Lagi satu yang korang kena tahu adalah freehold dan leasehold. Freehold ni pegangan bebas selama-lamanya. Leasehold pajakan. Biasanya pajakan ni kita boleh jumpa 99 tahun dan ada sesetengah tempat 999 tahun. Di Johor pun ada, di Perak pun ada. Pajakan 999 tahun. Okey. Kat sini yang menentukan sama ada dia grant ke dia bukan grant. Grant adalah apa-apa title, korang kena ingat ni, apa-apa title yang berstatus freehold. Freehold itu adalah grant. Kalau bahasa Inggeris ni grant, memberi, grant, granted, granting, memberi. Itu yang grant tu, G-R-A-N-T tu diubah jadi bahasa Melayu jadi geran, G-E-R-A-N. So grant ni dia memberi. Dia granting. Kerajaan negeri memberikan kepada kita tanah pegangan selama-lamanya. Tapi ada satu lagi, kerajaan negeri memberikan kepada kita tanah dalam bentuk pajakan. Nak faham pajakan ni simple je. Pajakan adalah sewa. Simple. Pajakan adalah sewa. So kalau korang membeli rumah pajakan, maksudnya aku menyewa rumah lah ni. Yes. Sewa adalah term, kalau kita refer dekat kanun tanah negara, apa-apa sewaan yang kurang 3 tahun, ianya dipanggil sewaan ataupun tenancy. Apa-apa sewaan yang melebihi 3 tahun, 3 tahun dan ke atas, ianya dipanggil lease ataupun pajakan. Jadi kerajaan, of course dia akan beri tanah dalam bentuk paling tak pun 30 tahun ataupun 99 tahun dan ada kes 999 tahun. Jadi melebihi 3 tahun. Bila melebihi dia akan jadi pajakan. So adakah kita menyewa dengan kerajaan? Yes, kita menyewa. Yang kita beli rumah harga macam kita beli rumah freehold tu, itu bukan beli. Itu kita bayar sewa. Sebenar-benarnya. Benda ni kalau cerita dengan orang tak faham, dia akan rasa macam, oi gila lah. Bayar mahal-mahal 300-400 rupanya menyewa. Tak nak lah. Jadi orang tak faham. Benda tu aku boleh jelaskan lebih detail nanti kalau kita sempat. So korang kena faham perbezaan tu. Aku akan main slow dulu dekat sini. Kalau tak faham, aku laju sangat dan sebagainya, korang kena bagi tahu. Korang terus potong, mencelah. Kita tak nak terlampau laju yang mana korang akan habis je Zoom ni korang macam apa benda kat tadi. Kita tak nak macam tu. Kita nak main benda-benda ni dulu. So bila kita cerita dulu qualified title ataupun QT. Korang boleh tulislah conteng kat mana-mana. QT, qualified title ataupun belum ukur halus. Bila dia belum ukur halus, dia akan keluarkan dalam bentuk hak milik sementara. Kan? Dia belum kira betul-betul kawasan tu. Dia belum lorek betul-betul. Dia just kasar saja, approximately. So dia akan memberikan satu title dalam bentuk hak milik sementara. So title tu dekat situ yang menunjukkan. Contohnya kalau dia tulis hak milik sementara HSD. Kalau dekat title tu dia akan tulis HSD. D bermaksud daftar. So kita dah tahu hak milik sementara yang diberikan D ni adalah melalui pejabat tanah dan galian. Kita cerita pejabat tanah dan galian. Contohnya korang nak buat carian, apa-apa urusan berkenaan title tu, korang kena pergi PTG. Kalau Johor, Nusa Jaya saja. Nusa Jaya saja ada. So nak tahu pasal HSD di daftar ni, pergi carian apa semua berkenaan urusan geran dan sebagainya, PTG. Contohnya Pontian, bukan pergi pejabat tanah Pontian. Batu Pahat, bukan pergi pejabat tanah Batu Pahat. Kalau dia daftar, kalau dia hak milik sementara daftar, HSD. Kalau dia mukim, hak milik sementara mukim, HSM. Dia tulis HSM, mukim. Mukim barulah korang pergi ke daerah, setiap daerah punya pejabat tanah. Batu Pahat, Muar, Pontian, Kota Tinggi, JB. So, first korang tengok je korang dah tahu. HSD, oh ini pejabat tanah galian. HSM, ini pejabat tanah daerah.
korang dah boleh distinguish, korang dah boleh differentiate HSD, HSM. So korang boleh. Lepas tu, ini geran ke pajakan? Kan? Geran tu masuk freehold. Korang nak tahu, geran ke pajakan? Kalau dia freehold, dia geran lah. So kalau kita nak panggil kedua-duanya, freehold dengan leasehold, freehold dengan leasehold adalah title, hak milik, surat hak milik, title. Title dan title adalah freehold dan leasehold, surat hak milik adalah freehold dan leasehold. Faham tak? Dia macam mana kalau aku nak bagi contoh? Aku tak jumpa contoh yang sesuai lah. Tapi contoh aku bagi IC. IC biru, IC juga. IC merah, IC juga. IC pink, my kid tu, IC juga. IC kelabu, tentera, IC juga. Kan? Title tu sama macam IC. IC, 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 IC. Semuanya IC. Identification card. Tapi nak tahu dia ni Malaysian, IC biru. Bukan warga negara, merah. Kalau tak salah aku merah dengan hijau, aku pun tak pasti ingat. Kelabu aku tahu tentera. So maksudnya korang dah tahu, kalau dia tulis my kid, korang dah tahu ini my kid. So korang tak boleh panggil, contoh korang panggil sebabkan korang dah terbiasa title ni dengan geran, leasehold pun korang panggil geran, freehold pun korang panggil geran, macam seolah-olah IC ni korang dah tahu my kid, bukan my kid, korang panggil semua IC my kid. Tengok kau punya my kid, keluarkan kau punya my kid. Orang pun pelik, umur dah 30, my kid. Faham tak? Rumah leasehold, geran. Ini cerita di antara kita as a agent, knowledge kita as a agent. Yang ini korang kena master dululah, korang kena faham secara dah. Dan ini menunjukkan perbezaan pengetahuan korang juga. Meaning korang ada basic knowledge dalam property. Kalau orang cerita title pun orang sebut contohlah korang nak COA kan, korang pegang owner. Owner ni kita panggil sama ada listing agent ataupun principal agent. Ini cerita lain yang mungkin ada masa kita akan buka topik lain pula. Kita pegang owner dan COA kita tu pegang buyer. Hopefully jelaskan suara aku, kalau tak jelas tolong bagi tahu. Okay. COA kita Ahmad pegang buyer. Aku pegang owner. Ahmad WhatsApp aku, Afif, boleh kongsi title. Boleh kongsikan tak title? Kita title benda-benda. Tajuk apa yang kau nak? So bermakna kita tak tahu. Tapi kalau kita, bro boleh kongsi title tak? Nak tengok title? Kita dah tahu. Title dia nak ni. Kalau biasa kita bagi geran lah. Freehold ke leasehold. Itu yang dia nak. So kita buat PDF, kita share pada dia. Dia dah tahu. Malulah, benda ni basic. Kan? Dia tanya, title. Minta maaf, title apa kan malu. Lepas tu dia tanya, korang di mana? Bos korang, leader korang, agensi korang tak ajar ke? Itu yang kita tak nak, benda-benda macam ni. Kita bukan cakap memalukan diri sendiri dan memalukan kaum keluarga kita. Jadi bila orang tanya title, kita dah tahu. Okey, lepas tu bila korang tengok hak milik sementara, contoh ada COA agent, dia baru tanah freehold. Alert jangan confuse, tanah freehold tapi hak milik sementara. COA agent ni dia ada buyer, korang pun bagilah title tu pada dia. Sebab dia nak, buyer dia nak membeli rumah kan, korang bagi title tu freehold, grant. Tapi dia hak milik sementara sebab dia belum ukur halus lagi. Bagi kat dia, dia cakap, minta maaf tuan, klien saya cari rumah freehold, dia tak nak leasehold. Kita cakap, rumah ni freehold lah. Betul, dia kata, dekat dalam grant ni hak milik sementara. Klien saya tak nak yang hak milik sementara. So korang boleh jelaskan. Ataupun korang yang takut macam kita sendiri kan, tuan, klien saya nak yang freehold lah, dia tak nak yang hak milik sementara. Padahal tu freehold tu. Korang nampak?
Bila hak milik sementara itu bukan menentukan dia freehold ataupun dia leasehold. Hak milik sementara menunjukkan dia belum ukur halus. Nak tahu macam mana dia dah ukur halus, dia tak tulis hak milik sementara, dia tak tulis HSD, HSM. Dia tulis geran. Geran negeri, pajakan negeri. Geran mukim, pajakan mukim. So simple. Bila sebut mukim sama ada dia HSM, hak milik sementara mukim, freehold ke leasehold, ataupun geran mukim, pajakan mukim, korang dah tahu ini pejabat tanah daerah. Kalau dia kata geran, korang dah tahu PTG. Kalau negeri, geran negeri, pajakan negeri, korang dah tahu PTG. Cuma dekat sini, bila kita sebut hak milik sementara daftar ni, ataupun hak milik sementara mukim, kita tak tahu lagi dia freehold ke leasehold. Tapi kalau kita tengok yang dah ukur halus, geran negeri, confirm freehold. Pajakan, confirm leasehold. Geran mukim, confirm freehold. Geran perpajakan mukim, confirm leasehold. Cuma kita tahu, geran negeri dekat PTG, geran mukim dekat pejabat tanah daerah. Pajakan negeri dekat PTG, pajakan mukim dekat pejabat tanah daerah. So, korang dah nampak macam tu. Okay, hopefully dekat sini korang clear. Siapa nak screenshot apa semua, aku bagi dalam masa 3 saat, boleh screenshot. Okay, so aku akan go pada kita tengok geran. Ini adalah contoh geran. Nampak? Dia dah tulis geran. Bila dia tulis geran, dia dah ukur halus. Dia bukan hak milik sementara lagi. Dia dah ukur halus. So bila dia dah ukur halus, bermakna satu kita tengok, okay, kita nak tahu yang ini geran negeri ke geran mukim? Geran mukim tu kan? Kejap. Yang ini adalah, saya nak kumpulkan. Okey, yang ini adalah geran daftar. Nampak hak milik terdahulu HSD. Ini antara cara-cara yang korang nak detect. So ini adalah daftar. Walaupun dia ada mukim, jangan confuse. Tengok. Tapi ni ada mukim ni. Mukim ni korang kena faham dia macam ni. Negeri Johor, daerah Johor Bahru. Dalam daerah Johor Bahru tu dia besar. Dan sebenarnya Pasir Gudang pun di bawah daerah Johor Bahru. Kan? So, nak cerita macam mana? Johor Bahru ni besar mana satu. Dia kecilkan lagi kepada mukim. Walaupun dia hak milik sementara daftar ataupun geran negeri, pajakan negeri. Maksudnya dia pejabat tanah galian. Dia tetap ada mukim. Jangan confuse. Mukim ni macam aku bagi tahu tadi lah. Negeri, daerah, mukim. Okay. So, hopefully yang itu clear. Okay, dalam masa sama korang boleh nampak cukai tahunannya RM36. Nombor hak milik dia adalah 183502. Ini nombor hak milik. Apa maksud nombor hak milik ni? Kalau kita tengok dalam peta lot-lot, dia ada, kalau korang buka JUPEM, laman web JUPEM ada, Geoportal Johor ada, apa lagi iPlan ada. So dalam dia akan buka satu peta, korang tak akan nampak rumput pokok rumah bumbung macam Google Map. Korang akan nampak petak. So satu petak tu ini nombor petak dia 183502. Itu nombor lot. Nombor lot dia ni. Ni lot 59891. Itu nombor tu. Nombor lot. Nombor lot dia berbeza dengan nombor hak milik. So yang nombor-nombor yang petak-petak tu adalah nombor lot. Lepas tu dia akan keluarkan surat hak milik, title ni. Title ni punya nombor, ini nombor IC title ni lah. Kita boleh cakap nombor IC dia lah. Okay.
Seterusnya kita tengok okey, dia negeri Johor, daerah Johor Bahru, bandar pekan ataupun mukim Pulai. Ini nombor lot dia. Ini keluasan, dan dia kalau title ni dia tak pakai square feet, dia tak pakai kaki persegi, dia pakai meter persegi. Itu yang ada juga yang maklumkan sebenarnya kita dah kena convert iklan-iklan kita, advertising kita apa semua menggunakan meter persegi, square meter. Tapi sebabkan masyarakat dah terbiasa dengan kaki persegi, kalau kita cerita meter persegi dia tak nampak berapa keluasannya. Even aku sendiri 143 square meter persegi. Macam mana luas dia? Kita tak biasa. Sebab kita dah biasa kaki persegi. Tapi tak ada masalah sangat. Okey, lepas tu kita tengok kategori kegunaan tanah. Bila korang contoh rumah ni tak ada masalah sangat. Masalah dia kalau korang membeli tanah. Beli tanah siap rumah. Owner nak jual rumah tu, kan? Inilah biar aku punya geran dah ada. Rumah semua dah siap dah. Sekali tengok kategori penggunaan tanah bukan bangunan. Kategori penggunaan tanah pertanian. Kategori penggunaan tanah dia ada 3 saja. Mengikut kanun tanah negara. Yang pertama, pertanian. Yang kedua, bangunan. Yang kedua, industri. Penggunaan tanah industri. So, 3. Agriculture, building, industri. So, contoh orang tu nak jual tanah, kan? Biasa kat belah-belah kampung-kampung jual tanah siap rumah. Kan orang tua kita nak beli, dia minta cadangan nasihat kita. Kali tengok lah tanah pertanian, buat rumah atas tanah pertanian. Boleh ke tak boleh? Boleh. Tapi dia ada had dan syarat dia. Berapa keluasan yang boleh dibina atas satu tanah pertanian? Dia tak boleh kalau lah tanah tu satu lot, contoh 1 ekar something like that. Dia bedal betul-betul sampai hujung-hujung penjuru, itu dia buat rumah dia tak boleh. Itu kelemahan dan kekurangan tanah pertanian. Dia ada had dia. Jadi bila korang tengok, korang dah tahu, ini tanah pertanian. So kalau in future kita dah beli tanah ni, kalau kita nak jual balik, nilai dia adalah nilai tanah pertanian. Nilai dia bukan nilai tanah bangunan. So nilai dia agak rendah sedikit lah. Cuma kalau korang memang contoh tak kisah, contoh klien kita lah, klien kita orang tua kita memang nak pun area kampung dekat dengan bukit, gunung, belakang rumah ada gunung, kan, hujung sikit tu ada anak sungai, tanah pertanian pun tak kisah, benda tu tak ada halnya, janji beli aman damai buat rumah cantik selesa pun boleh, tak ada masalah. Cuma kita kena jelaskan kepada klien kita lah, jangan klien kita apa ni, kita tak tahu pun. Sebab klien tak faham benda-benda macam ni. Klien tahu beli tanah siap rumah, betul lah tu, itulah. Dah ada geran dan sebagainya, dah. Klien tak tahu rupanya kategori penggunaan tanah adalah pertanian. So, PBT boleh mengenakan tindakan sama ada merobohkan ataupun menyaman. Dan tanah itu boleh diambil semula, reversion. Di bawah section berapa, tak ingat, di dalam kanun tanah negara, kerajaan boleh ambil balik. Disebabkan apa? Menyalahi kategori penggunaan tanah. Menyalahi kategori penggunaan tanah. Disebabkan benda tu je, kerajaan boleh ambil balik tanpa membayar apa-apa perampasan. So kita kena alert lah benda-benda macam ni. Okey. Seterusnya, nombor lembaran piawai ni, to be honest aku tak tahu dan aku tak pernah encounter benda ni. Even dalam study pun tak pernah diceritakan sangat. Nombor pelan diperakui pun tak ada. Nombor file ni mungkin file dekat PTG lah. So untuk kita dan klien kita tak perlu. Kecuali kalau klien tu tanya, agak segan jugalah. Saya tak tahulah ni, kan. Tapi bolehlah korang, kita sama-sama cari. Nanti aku akan post video ni dekat Facebook, dekat dalam grup Seri Kandi, insyaAllah. Korang komen dekat dalam komen Facebook ni. Kalau siapa dah tahu nombor lebaran piawai ni apa, pelan diakui apa, nombor file ni apa. Okey, lepas tu kita kena baca tanah yang diperihalkan di atas adalah dipegang untuk selama-lamanya. Kat sini je korang dah tahu dia freehold.
Kena baca, baru korang tahu freehold ke leasehold. Dia tak tulis macam kita tulis iklan. Freehold, 3 bilik, 2 bilik air dan sebagainya. Tak. Korang kena baca kat sini. Selama-lamanya. Maksudnya ini adalah freehold. Oleh tuan punya pada masa namanya disebut dalam rekod ketuan punyaan di bawah. Maksudnya nama dia didaftarkan dekat dalam title. Itu pemilik dia. Tertakluk kepada peruntukan-peruntukan kanun tanah negara, kepada kategori yang dinyatakan di atas dan kepada syarat-syarat nyata dan sekatan kepentingan yang dinyatakan di bawah sebagai balasan bagi pembayaran cukai tahunan yang sewajarnya. Maksudnya apa? Kerajaan memberi. Ingat semua tanah ni adalah milik kerajaan. Kerajaan negeri lah. Bukan persekutuan. Semua tanah milik kerajaan negeri. So, kerajaan memberikan kepada kita sama ada dalam bentuk freehold ataupun leasehold. Dan dia memberikan dalam bentuk bersyarat. Dan dalam masa sebagai balasan dia memberikan tanah tu kepada kita, kita perlu membayar cukai. Jika kita gagal ataupun tidak membayar cukai, tanah kita boleh diambil semula. So tadi kita ni ingat apa? Langgar syarat, boleh diambil. Tak bayar cukai, boleh diambil. Boleh diambil, jangan main-main. So, dengan perintah pihak berkuasa negeri, didaftarkan 9 Julai 2007. Okey. So dalam title dia menyatakan syarat-syarat nyata, express condition. Syarat-syarat yang tersirat ataupun implied condition dia tak nyatakan dalam title ni. Dia akan letakkan di dalam kanun tanah negara. So syarat-syarat nyata macam ni. Syarat-syarat nyata ni korang nak meminang orang lah ataupun korang dipinang oleh orang kan. Nak jatuh pula laptop ni. Korang dipinang ataupun nak meminang. Syarat-syarat nyata ni kita nampak macam kalau macam yang kita Piramli tu kan, boleh nak kahwin. Tak ada masalah. Syarat-syarat nyata dia tak ada apa-apa, boleh kahwin sekali-sekali dengan anak dia yang Wahab, Abdul Wahab, Abu Niti Abdul kalau tak salah. Tapi dia ada syarat tersirat dia, implied condition. Apa syarat tersirat dia? Rupanya bila makan tak boleh makan sekali. Yang lain jadi penonton, jadi saksi. Lepas tu bila nak makan tak boleh makan, ambil bau je. Dalam rumah ada syarat. Syarat dia apa? Ambil bau saja. Benda tu dia cerita tak masa awal? Tak cerita. Sama macam title. Dia tak cerita yang tersirat. Yang tersirat dia tak cerita. Bila dah kahwin baru tahu, nak makan tak boleh ambil bau. Lepas tu nak tidur tak apalah nak tidur. Tak boleh, undang-undang dalam rumah ni suami kena tidur kat kandang kuda. Itu adalah implied. Benda yang tak dinyatakan. Macam mana korang nak tahu implied condition? Korang kena rujuklah kanun tanah negara. Ini just knowledge untuk korang. Klien dia tak tanya benda-benda ni. Tapi it is a good value ataupun kita as a real estate negotiator kita tahu benda-benda ni. Okey. Bila kita tengok syarat-syarat nyata dia. Tanah ini hendaklah digunakan untuk sebuah rumah teres biasa 2 tingkat dibina mengikut pelan yang diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan yang berkenaan. So nampak? Rumah nak buat 2, 3, 4, 5, 6 tingkat, dia dah nyatakan kat yang syarat nyata. Again, kalau kita langgar, potensi dia, kita melanggar syarat nyata, potensi tu bolehlah diambil tanah tu. Adalah klausa dia. Ataupun PBT boleh nak merobohkan. Boleh juga. Sebab itu, mengikut plan yang diluluskan pihak berkuasa tempatan. Pihak berkuasa tempatan ni biasa majlis daerah, pembenaran, majlis bandaraya dan sebagainya. So, that's why tak boleh suka-suka. Nak buat boleh. 2 tingkat. Korang nak buat 3 tingkat. Tapi korang perlu mendapatkan kebenaran oleh pihak berkuasa tempatan. Dia, korang kena faham. Orang akan risau. Mesti susah nak lulus. Guys, sebenarnya, okey, tak apa. Fazli, insyaAllah nanti ada rezeki kita jumpa lagi. Okey. Dia sebenarnya, PBT ni, dia punya keuntungan dia adalah melalui development charge. Kalau tak salah, nama dia development charge. Bila kita rumah 2 tingkat, kita nak buat 3 tingkat. Rumah setingkat, kita nak buat 2 tingkat contohnya. Kita nak dapat kelulusan. Sebenarnya itu duit untuk PBT. Itu revenue untuk PBT. Itu keuntungan untuk PBT.
Sebenarnya kalau pegawai itu dia menyusahkan, sama ada tempat tu memang tak sesuai untuk rumah naik sampai 3 tingkat ke 2 tingkat dan sebagainya, ataupun pegawai tu tak reti untuk dapatkan income lah. Kalau dah memang kawasan tu tidak sesuai tu lain, memang pegawai tu tak membenarkan, adalah mungkin sebab kawasan tu laluan kapal terbang dan sebagainya. Tapi kalau ceritanya tak ada apa-apa masalah, rumah teres setingkat, syarat dia kita nak buat 2. Dia tak bagi, dia rugilah. Sebab kalau kita buat, kita perlu mendapatkan kebenaran, kita perlu melalui proses dan ada fee yang perlu dibayar. Ada charge yang perlu dia ada calculation dia. Benda ni aku dah tak ingat dah. Sebab kita tak praktis benda ni, tapi cukup untuk kita tahulah. So benda ni income untuk PBT. Okey, tapi at least korang tahulah dekat syarat-syarat nyata untuk kawasan ni, untuk rumah yang 2 tingkat. Sebab apa kena tahu? Let's say dalam title 2 tingkat, klien dah renovate jadi 3 tingkat. Tanya klien, ada tak kebenaran? Tak ada lah, ini memang saya panggil wak, tukang saya, kenalan saya tu, dia buatkan, wak tu kata boleh buat cantik, murah-murah. Wak tu pun buatkan cantik, 3 tingkat. Memang cantik, tapi tak ada kelulusan. So, kita kena terangkan kepada klien kita, buyer kita. Sebab buyer tu beli rumah tu, rumah 3 tingkat, tanpa kelulusan, buyer tu boleh dikenakan penalti tau. Boleh dikenakan penalti. Dia tak tahu cerita. Confirm lah memang dah lepas. Kalau by right, tak ada masalah lah. Claim kita pun dah lepas. Isu dia, dia tak akan salahkan lawyer, dia tak akan salahkan owner, dia akan salahkan ejen. So, nama kita lah credibility. Jadi kita kena maklum kepada dia, kalau dia bersetuju to take the risk, at least kita dah bagi tahu. Okey. Seterusnya, segala kekotoran dan pencemaran akibat daripada aktiviti ini hendaklah disalurkan, dibuang ke tempat-tempat yang telah ditentukan oleh pihak berkuasa tempatan. Mudah aja. Bila kita buat rumah, kita akan makan apa benda, kita ada sampah. Cara kita menguruskan sampah ataupun kumbahan daripada tanah perlu disalurkan dengan cara betul, ataupun kilang. Bahan-bahan kimia tu tak boleh terus disalur ke sungai dan sebagainya. Itu dia dah nyatakan. Segala dasar dan syarat yang telah ditetapkan dan berkuasa dari semasa ke semasa oleh pihak berkuasa adalah dipatuhi. Apa-apa perubahan, ubah cukai dan sebagainya, kita kena ikut lah. Kita tak boleh cakap suka-suka hati nak ni apa semua, sebab dalam ni kita dah terima. Ini like a contract lah, yang mana kita terima title ni dengan syarat dia dan kita dah setuju terima. Macam kita nak orang kata masyarakat nikah dia, antara syarat-syarat dia, kalau Johor, yang aku tak tahu negeri lain, Johor dia ada minta kita baca lafaz taklik korang baca, dia kata kalau tidak bulan dalam tempoh berapa-apa semua, itu sebenarnya syarat yang korang dah, sama ada korang sedar, tak sedar, faham, tak faham, korang dah terima syarat. So, kena faham apa yang kita terima. Okey. Okey, tadi page pertama. Dalam title, ini page pertama. Dia biasa ada kerja ada di kalau korang tengok di HKK ni pun ada maksud tau. Di HKK ni maksud di daftar hak milik keluaran komputer. Daftar hak milik keluaran komputer. Kalau bahasa Inggeris dia IDT, Issued Document Title. Issued Document Title, IDT. Dia ada IDT, Issued Document Title, dan dia ada RDT, Register Document Title. Register ke Registrar Document Title. Maksudnya apa? Di HKK ni pendua yang original. Original ni, pendua original dia bagi satu je. Walaupun dalam title ni nama kita adik-beradik ada 5 orang. Ada 5 orang, 5 adik-beradik. Bukan seorang dapat satu title walaupun kongsi. Tak. Yang original satu, tak. Yang dapat, dia keluarkan satu saja. Di HKK yang original satu saja. Melainkan hilang, kena buat report polis, kena angkat sumpah dan sebagainya. Dia keluarkan lagi satu. Tapi kena bayar denda dan sebagainya lah. Satu juga.
Tapi ini untuk kita. Dia ada simpan di pejabat pendaftar. Pejabat pendaftar negeri tu, pihak berkuasa negeri, dia akan pegang satu iaitu issued register document title. Yang ini dibagi pada kita, keluaran komputer dibagi kepada kita satu salinan, satu lagi yang memang dia akan simpan dalam bilik kebalik. In case kita hilang, kalau dia pun tak ada, macam mana kita nak menyatakan tanah itu adalah hak milik kita? Yang itu korang kena tengok section 340 dalam Kanun Tanah Negara, Indivisibility of Title. Bermaksud hak yang tidak boleh disangkal. Kalaulah title tu tak ada, title tu hilang, pejabat tanah pun tak ada simpanan, alamak cik, kita memang tak simpan. So, apa jadi dengan hak korang? Macam mana korang nak menentukan, menyatakan tanah ini tanah korang, rumah ini rumah korang? Tak boleh. Tak boleh. Sebab tu, diorang menggunakan ini, kita panggil torrent system lah. Sistem ni kita panggil torrent system. Yang mana dia daftarkan, satu dia bagi korang, satu disimpan. Jadi apa-apa, ada rujukan. Nak dapatkan yang kalau geran ni hilang dan sebagainya, dia boleh keluarkan lagi satu. Tapi dengan syarat dan prosedur dia. Itu cara dia nak menjaga hak milik kita. Sebab apa? Kalau tak, dia jadi macam ni tau. Tanah atuk kita pun tak tahu atuk kita ada tanah. Title tu mungkin mak kita pegang. Tapi kita tak tahu cerita, dia pun tak tahu cerita. Jadi dah lama-lama rupanya tanah tu dah ada orang duduk. Duduk dah beranak pinak. Saudara mara semua dah duduk, dah siap meniaga, dah buka gerai, dah naik bangunan. So macam mana kita nak ni? Sekali kita kemar-kemar rumah, jumpa title. Siap bagi nombor lot dan sebagainya, kita boleh cari tau. Lot ni, tanah dekat mana? Rupanya ada tanah ni. Arwah atuk ada tinggal tanah dekat sini. Mak kita pun tak perasan pula ada title ni. Pergi cari. Tengok dah jadi bandar dah. Tak ada bandar, dah jadi pekan dah. Ataupun dah jadi satu perkampungan. Kan? Dah naik. So macam mana korang nak menuntut? Adakah korang boleh tuntut? Yes, korang boleh tuntut. Sebab korang ada title, korang ada hak. Macam mana pula dengan diorang? Tak boleh, kita ni duduk sini. Saya lahir dekat sini ni. Saya lahir dekat sini ni. Yang meneroka tanah ni atuk saya. Atuk saya meneroka sampai ke bapak saya, sampai ke saya. Memang ini tanah kami, keturunan, keluarga kami. So, dalam section 341 Kanun Tanah Negara, no adverse possession. Apa maksud adverse possession? Aku tak ingat dalam bahasa Melayu dia. Tapi dia tidak boleh menuntut. Dia tak boleh menuntut tanah tu. Sebab title tu title nama kita. Kita berhak menuntut walaupun bukan kita yang duduk. Okay. So, hopefully clear lah dekat situ. Ini page yang pertama. Kita go kepada page yang kedua. Page yang kedua, dia ada menyatakan, yang ni. Sekatan kepentingan. Sekatan kepentingan tanah yang terkandung di dalam hak milik ini tidak boleh dijual atau dipindah milik dengan apa cara sekalipun kepada bukan warga negara, syarikat asing tanpa persetujuan pihak berkuasa negeri. Tanah yang terkandung di dalam hak milik ini apabila sahaja bertukar milik kepada seorang bumi putera, syarikat bumi putera, maka tidak boleh kemudian dijual kepada, dipajak ataupun dipindah milik dengan apa cara sekalipun kepada bukan bumi putera, syarikat bukan bumi putera tanpa persetujuan pihak berkuasa negeri. Yang ini seronok. Korang jarang nak dapat title yang macam ni. Okey, yang ni korang kena relax jap. Korang kena faham betul-betul. First kali, kalau korang nak tahu title tu Malay Reserve ataupun bumi lot ataupun non-bumi lot ataupun international lot. Kebiasaan ni ada 4 ni lah. Aku tak jumpa lagi selain daripada 4 ni. Ada 4 ni. Malay Reserve, bumi, non-bumi dengan international. So, international ni paling best lah. Siapa-siapa saja, warga negara, bukan warga negara, boleh membeli. Kalau non-bumi, siapa-siapa saja yang warga negara boleh membeli. Melayu boleh beli, Cina, India boleh beli, orang bumi putera boleh beli. Tapi kalau bumi, ada dah mula terhad. Terhad kepada bumi putera saja, iaitu termasuklah Melayu, bumi putera Sabah Sarawak. Dan jika dia Malay Reserve, Malay sahaja yang boleh membeli. Bumi putera tidak boleh membeli kalau dia bukan Melayu.
Macam mana nak tahu definisi Melayu? Kena tengok setiap negeri dia ada definisi Melayu dia. Korang kena tengok Bumi Putra pun ada definisi dia. Contoh India masuk Islam, dia dah jadi Bumi Putra. Berbahasa Melayu, beragama Islam, dia dah jadi Bumi Putra. Sebelum tu di India, non-bumi. So benda tu korang kena tengok negeri by negeri lah. Aku pun tak mahir sangat dengan pendetailan ni. Sebab aku jaranglah jumpa kes-kes macam ni. Okey. So bila korang baca, yang pertama dia ada 2 statement kat sini. Statement pertama, tanah yang tergandung di dalam hak milik ini, nampak dia tulis hak milik, hak milik, hak milik. Dia tak tulis tanah yang tergandung di dalam geran ini. Tak. Hak milik tanah yang terkandung di dalam hak milik ini tidak boleh dijual atau dipindah milik, dijual ataupun dipindah milik kepada dengan apa cara sekalipun kepada bukan warga negara ataupun syarikat asing tanpa persetujuan pihak berkuasa negeri. First kali tidaklah kata tidak boleh, macam mana kan? Bukanlah kata tak boleh nak jual pada bukan warga negara, boleh. Tapi perlu mendapatkan persetujuan pihak berkuasa negeri. Itu yang pertama. Boleh tapi dengan persetujuan. Kebiasaannya tidak dapat persetujuan lah. Jadi kita tak payah pening-pening kepala, tak payahlah minta persetujuan ni. Kita fokus kepada yang siapa kita boleh jual. Boleh jual kepada semua warga negara. Sebab dia kata tidak boleh dipindah milik dengan apa cara pun sekalipun kepada bukan warga negara. So kalau dia warga negara, okey. Tapi korang kena baca pula statement yang kedua. Statement kedua menyatakan tanah yang tergandung di dalam hak milik ini apabila sahaja bertukar milik, apabila bertukar miliknya kepada seorang bumi putra ataupun syarikat bumi putra, maka tidak boleh terkemudian daripada itu dijual, dipajak atau dipindah milik dengan apa cara sekalipun kepada orang yang bukan bumi putra, syarikat bukan bumi putra tanpa persetujuan pihak berkuasa negeri. Okay, first korang dah tahu rumah ni, hak milik ni boleh dijual kepada warga negara. Kalau nak jual pada bukan warga negara, nak jual pada Singapura dan sebagainya, korang perlu dapat persetujuan. Tapi kita abaikan itu. Nak ceritakan yang boleh beli warga negara. Siapa warga negara? Orang Cina warga negara tak? Warga negara. India warga negara. Dusun Kadazan apa semua warga negara. Semua warga negara. Melayu warga negara. Warga negara. Boleh. Tapi, statement yang kedua. Kalau dah dijual, kalau dah bertukar milik dia kepada Bumi Putra atau syarikat Bumi Putra, contohnya, Bumi Putra ni termasuk yang Sabah Sarawak dan sebagainya, tapi kita cerita India Muslim pun Bumi Putra macam aku cakap tadi. Contohnya, dia India. Asalnya di India dan beragama Hindu. So, dia boleh jual rumah ni kepada semua non-bumi. Dia tak boleh jual kepada bukan warga negara. Dia boleh jual kepada semua non-bumi. Sebab dia India beragama Hindu. Tiba-tiba, alhamdulillah dia dapat hidayah masuk Islam. So, tanah ini ataupun hak milik ini ataupun rumah ini secara automatiknya menjadi hak milik Bumi Putra. Pemilikan dia dah bertukar kepada Bumi Putra. So dia dah tak boleh nak jual rumah dia, tanah dia kepada bukan Bumi Putra. Dia boleh jual kepada orang-orang Bumi Putra ataupun orang-orang Melayu. Nampak tak? Asalnya syarat tu boleh. Disebabkan dia dah bertukar kepada Bumi Putra. Ataupun asalnya Cina. Dia dah jual kepada aku, Melayu. Aku dah tak boleh jual balik kepada China dan India. Aku cuma boleh jual kepada Bumi Putra dan seterusnya. So, ini antara benda menarik aku nampak. Dalam property ni, dulu aku ada satu stigma aku cakap, "Ui, kita ni orang Melayu ni, konon-konon lah kita dengar cakap orang kan. Tengok kita ni, yang beli tanah semua Cina. Yang beli tanah semua bukan Melayu. Ini bukan resis, ini bukan resis. Kan, kita nak cerita dia mampu, kita tak mampu. Beli ni kan. So, aku tengok, pengamatan aku lah sebelum ni, rumah besar-besar semua bukan rumah Melayu. Okey, so nampak macam sedih lah, sedih. Kita tak marah Cina, tapi kita sedih kita. Aduh, apa nasib kita kan? Kat sinilah title ni, kat sinilah yang membantu kita. Mungkin pada waktu tu orang kita tak ramai mampu membeli. Dulu kalau nak cerita rumah yang harga 300,000 ke atas, kita rasa macam tak logik lah Melayu boleh beli. Hari ni bang, muda-muda, alhamdulillah macam saya, dapat membeli sebuah rumah berharga RM500,000. So, rumah yang beli tu, yang saya aku beli tu,
sebelum aku jadi rent, aku tak tahu cerita ni, aku beli. Tengok-tengok title, reserve Tanah Melayu. Tepuk dahi. Mula-mula macam panas hati kan. Tak tahu cerita punya beli reserve Tanah Melayu, so tak boleh jual kepada ni. Lepas tu aku fikir balik, aku yang beli ni pun Melayu juga. Ramai jiran-jiran pun Melayu juga. Kawasan ni pun ramai juga Melayu. Maksudnya, kalau besok aku nak menjual kepada Melayu, boleh tak? Dan of course, kita boleh tengok contoh macam Abang Airul. Setakat ni tak ramailah. Abang Airul. Klien dia ramai Melayu. Nak menceritakan Melayu mampu membeli. So, kalau kata reserve Tanah Melayu pun, jangan risau. Kita boleh jual sebab ada pembeli. Ingat apa? Melayu tak boleh beli ke? Kan? Boleh beli. So, ini bagus title ni. Mungkin dulu, bukan Melayu yang membeli kawasan tu. Tapi, lama-kelamaan mungkin kita dah ada anak-anak muda yang ada kemampuan gaji dan sebagainya. Dia orang boleh membeli dan properti itu berpindah milik kepada Bumi Putra dan dia selama-lamanya berterusan menjadi Bumi Putra punya hak. So, kita dapat balik tanah kita. Kan? Selagi dia tak jual lah. Selagi dia tak jual, tanah dia. Bila dia jual, mungkin kita beli. Alhamdulillah, akan jadi balik tanah kita. Okey. Hopefully kalau tak jelas apa benda, boleh maklumkan. Okey, lepas tu, antara cara yang macam tadi aku cakap, nak tahu dia PTG ke Pejabat Tanah Daerah. Tengok ni, nombor hak milik yang terdahulu, HSD. Nombor hak milik asal tetap atau sementara GRT 12365 mungkin pulai. Lepas tu bawah ni adalah HSD 276320 mungkin pulai. So dia terletak di pejabat daftar ataupun pejabat tanah dan galian. Okey. Rumah ni dia ada dua owner. Macam mana? Kita boleh tengok rekod ketuan punyaan, dia ada 1/2 bahagian, 1/2 bahagian. So, kedua-dua pemilik ni berkongsi. Kita tahu ini suami isteri lah kebiasaannya. Okey. Lepas tu, rekod urusan perkara lain yang melibatkan hak milik, lot untuk Bumi Putra. Itu sahaja. Tak ada apa-apa. Dia ada banyak jenis title yang nanti korang akan jumpa dan tak praktikal juga kalau aku nak buka semua jenis title, strata dan sebagainya. Korang pun akan terlampau banyak input. Lebih baik kita hadam satu persatu dulu. Yang ini pun aku rasa dah 1 jam. Kita start 9 lebih, dah pukul 10 dah. Kan? Okey. Ataupun aku yang jenis memang cakap melarut-larut kan. Itu yang orang marah aku dekat YouTube. Okey, ini adalah page yang ketiga. Page yang ketiga menunjukkan plot. Plot dia. Kalau dalam torrent system, kita panggil unsur ataupun elemen of the torrent system. Dia ada certificate of title, map and surveyor plan, yang satu lagi electronic system. So ini adalah kategori ni, map and surveyor plan. Dalam title tu dia bagi tahu plot. Ini yang cakap ni. Kalau kita tengok nombor geran, dia tak ada mention sini. Nombor lot. Pergi tengok kalau nombor lot dia 59891. Kita tahu inilah lot dia 59891. Lot dia biasa gitu lah. Ini 89, 90, 91, 92, 93 dan seterusnya. So kita boleh nampak rumah dia 59891. Ini rumah dia. So bila contoh klien tanya, rumah yang mana satu kan? Korang boleh tahu rumah dia, position dia dekat mana. Based on dekat sini. Lepas tu, macam mana korang nak tahu ini jalan depan ke, ini jalan belakang? Tak nak korang kena pergi on site. Sebab inilah dalam belakang rumah. Dia bagi tahu jalan juga. Cuma ni dia bagi tahu lah simpanan laluan kan. Dan yang kecil, ini besar sikit. Tapi macam mana pun korang kena pergi on site untuk dapat tahulah maklumat ni. Okey. Last aku nak tunjuk, ini adalah title. Title. Kalau title tak ada, macam mana kita nak menentukan dia adalah pemilik? Sebab salah satu cara menentukan pemilik pemilikan adalah title ataupun surat milik.
Tapi surat hak milik tak ada. Ada je yang owner, saya tak ingatlah saya simpan kat mana, kan. Saya tak ingatlah saya simpan kat mana. So macam mana kita nak menentukan dia? Kita boleh menggunakan carian. Kejap. Aku tunjuk carian ni, lepas tu kita dah habislah. Okay. Okay. So ini carian. Bukan rumah yang sama, rumah lain. First kita tengok HSD. Apa maksud dia? Pertama, dia daftar. Daftar hak milik sementara daftar. So nak rujuk kat mana? Nak dapatkan carian ni dekat mana? Kena pergi PTG. Nak dapatkan ni. Dokumen ni kita panggil carian. Dokumen tadi kita panggil hak milik, title. Yang ini kita panggil carian ataupun land search. Nak buat carian, nak dapat carian, kalau dia HSD kena pergi PTG. Kalau dia HSM, kena pergi Pejabat Tanah Daerah. So, contoh, rumah dekat Batu Pahat, klien nak jual. Title tak ada. Macam mana nak dapat tahu? Macam mana nak dapatkan maklumat? Korang kena ada nombor HSD, nombor lot. Macam mana nak dapat nombor HSD, nombor lot? Kena minta dia punya cukai. Cukai pintu, cukai tanah dia. Dekat cukai pintu, dekat cukai tanah, cukai pintu, cukai tanah, cukai harta, dia ada maklumat ni. Mukim apa dan sebagainya. Sebab kalau korang tak ada maklumat ni, korang pergi PTG pun tak boleh cari. Based on alamat, PTG tak boleh cari. Korang kena bagi dia nombor hak milik, nombor lot, mukim, daerah. Baru dia boleh bantu untuk buatkan carian. So, tapi walau bagaimanapun, menjual rumah memerlukan hak milik. So, kalau hak milik itu hilang, dia memerlukan makan masa yang lama untuk mendapatkan balik hak milik yang barulah. Salinan keluaran baru. Nak menceritakan, kalau korang ada carian, ni carian dah ada. Tak boleh. Carian ni sebagai rujukan kedua, secondary saja. Still dia memerlukan title ataupun surat dokumen hak milik. Okey, kat sini HSD korang dah tahu, hak milik daftar, nak cari kat mana? Korang tahu hak milik daftar ni qualified title atau final title. So, hak milik daftar adalah qualified title ataupun belum ukur halus. So, dia punya ini hak nombor milik, ini nombor lot. So, dia kawasan Mukim Tebrau. Okey, ini dia punya dia punya ni lah, alamat dia. Okey. Ini dia punya keluasan meter persegi. Diorang tak pakai square foot. Diorang pakai square meter. Daerah Johor Bahru, nombor SHIP piawai macam saya tadi aku tak pasti, tapi tak perlu. Okey. Bila kita tu taraf pegangan, selama-lamanya atau pajakan? Selama-lamanya adalah freehold, pajakan adalah leasehold. Korang dah baca sini pajakan 99 tahun bermakna ianya adalah tanah ataupun rumah jenis leasehold. Tarikh luput pajakan sehingga 2116. So, owner hidup lagi tak time ni? Aku pun rasa tak sampai umur aku. Kan, tak sampai ni, 2116. So, nak menceritakan, insya-Allah kalau salah satu owner tu membeli dengan pajakan 99 tahun, dia boleh menikmati rumah tu sampai habis hayat lah insya-Allah. Tapi biasa orang cakap, tak boleh pas kat anak. Aku akan pertama lah aku cakap. Pada klien aku cakap, macam ni je, tuan, biasanya anak-anak tuan takkan nak rumah. Sebab pertama, satu, rumah ni dah buruk. Yang kedua, diorang akan membeli rumah dekat dengan tempat kerja diorang ataupun dekat dengan kat mana diorang stay lah, kahwin dan sebagainya. Kalau anak tiga, tak adanya tiga-tiga nak itu. So, option yang ada adalah menjual. Menjual, confirm. Sama ada owner tu akan tumpang rumah anak pertama, kedua, ketiga dan sini. Rumah yang ni dia akan jual, kebiasaan. Ataupun adik-beradik sepakat sewakan bagi orang dan sebagainya, sewakan. Okay. So, let's say lah still nak pegang. Tak, saya still nak bagilah rumah ni dekat anak saya. Kalau pajakan 99 tahun, mana sempat kat anak saya. Dan contohnya, ataupun mana sempat kat cucu. Cucu lagi banyak cerita. Tapi for the sake of argument lah. Korang ceritakan dia, tanah ni, walaupun dipajakan, kalau korang nak beri ataupun serah milik kepada suami, isteri, anak, kaum keluarga lah, anak-anak dan sebagainya, untuk top up ataupun bayar premium dia cuma RM1,000 je. Ini rujukan dekat Selangor, Johor tak pasti. RM1,000 je, tapi biasanya hampir ke semua negeri sama lah. RM1,000 saja korang dapat balik renew 99 tahun.
Nak detail aku tak nak cerita panjang sini, takut panjang. Korang boleh go to YouTube aku, pergi tengok cara kiraan pajakan ataupun cara kiraan leasehold. Aku ada share dekat YouTube tu. Detail cara nak kira macam mana. Okey. So, tadi dalam title ada syarat nyata, dalam carian pun ada syarat nyata. Tanah ini hendaklah digunakan untuk sebuah rumah murah kerajaan. So dia beritahu tadi 2 tingkat, ini rumah murah. Dibina mengikut plan yang diluluskan oleh pihak berkuasa tempatan. So rumah murah kena buat desain rumah murah lah, kan? Segala kekotoran ini macam biasa, segala dasar ini macam biasa. Okey, syarat sekatan sekatan kepentingan tanah yang digunakan ini tidak boleh dijual, dijaga, digadai, dipajak atau dipindah milik dengan apa cara sekalipun, termasuk dengan cara menggunakan segala surat perjanjian yang bertujuan untuk melepaskan menjual tanah ini tanpa kebenaran pihak berkuasa negeri. Maksudnya apa? Rumah murah nak jual, tu yang kita panggil konsen. Dia ada konsen. Konsen dia ada kebenaran. Perlu mendapat kebenaran. Bukan tak boleh jual. Boleh jual. Tapi perlu dapat kebenaran pihak berkuasa negeri. So, dia ada syarat-syarat adalah untuk dia melepaskan kebenaran ni. Adakah pembeli tu adalah pembeli yang layak membeli rumah kategori rumah murah dan sebagainya. Sebab tu aku bagi tahu korang kalau korang nak melabur ataupun korang nak membeli hartanah, kalau korang mampu, jangan beli rumah murah. Kalau mampu beli rumah biasa, jangan beli rumah murah. Sebab nak buat investment, rental okeylah. Tapi nak jual susah. Sebab korang perlu mendapatkan pembeli yang layak. Pembeli yang layak ni, gaji ada maksimum gaji. Kalau gaji rendah, memang dia layak. Tapi kemampuan dia tak ada. Gaji tinggi, dia mampu beli tapi dia tak layak. So, leceh sikit lah rumah murah ni. Kalau boleh elakkan. Okey. So, macam mana dia nak jual? Dia perlu mendapatkan konsen lah daripada pihak berkuasa negeri ataupun SUK lah. Kena apply. Aku ada satu kes rumah murah dekat Keluar. 2 tahun. 2 tahun. Baru semalam dapat kebenaran. Baru semalam kemarin. Baru dapat kebenaran untuk pindah milik daripada pihak berkuasa negeri. Baru semalam. 2 tahun. Apa lagi yang pakai konsen? Leasehold. Aku ada satu rumah dekat Desaru. Rumah pajakan. So kat sini dia ada 2 konsen. Satu konsen rumah murah, satu konsen pajakan. So PTG punya pajakan ni makan masa juga sebab PKP tu ni. Klien dua-dua dah bising. Owner dah bising, buyer dah bising. Semalam ke kemarin dia hantar mesej, Afif, tak kira apa jadi lepas ni, apa dokumen, kami tak nak sign, kami tak jadi, owner tak jadi jual, buyer tak jadi beli. Udah tepuk dahi dah. Claim dah. Kan? Minta lawyer uruskan lah, minta lawyer bantulah. Cakap lawyer macam mana bang kan, tolong buat clarification lah pada klien. Jelaskanlah kenapa lambat, bila anggaran dia boleh tunggu dan sebagainya. Okey. So ini rekod ketuan punyaan. So ini dia punya nama, dia punya alamat, ini dia punya inilah alamat dia semua. Okey. Lain Okey, ini carian lain pula. So dia ada banyak carian. Okay. So basically itulah. Itu sahaja setakat ni. So ada apa-apa soalan? Kalau ada soalan boleh bertanya. Kalau tak ada, setakat ini sahajalah. Okay, tak ada soalan So aku consider tak ada soalan. Guys, terima kasih kerana bersama. InsyaAllah semoga perkongsian ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Apa yang baik semua datang daripada Allah, yang kurang dan mungkin ada yang silap dalam presentation tadi atau perkongsian tadi, itu memang datang daripada aku dan aku galakkan ada kesilapan, tegur je dekat dalam ruangan komen nanti aku akan upload di Facebook, tegur je. So itu saja setakat ni. Assalamualaikum.